وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mari anak-anak perhati masalah istiwa, iaitu tertinggi Tuhan. InsyaAllah kita nak sambung ni perbicaraan khas mengenai pahaman yang ramai orang kita tak faham dalam permasalahan ni, disebabkan ada maklumat yang diterima dalam masyarakat kita yang dengan maklumat yang salah. Yang dia kata, dia ajak kita, marilah anak-anak perhati masalah istiwa. Awal-awal dia dah betulkan pahaman kat kita, apa makna istiwa? Tertinggi Tuhan. Macam mana kita dengar perkataan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takkan maksud kita faham besar tu besar saiz kan? Besar, subhanallah. Yang ni pun Allah tertinggi, bukan berada atas, tertinggi Tuhan. Tinggi bukan makna berada di atas kan? Semestinya tinggi-tinggi pangkat. Kalau besar bermaksud besar pangkat, besar martabat, besar darajat, bukan besar saiz, subhanallah. Okay, yang ni nak bicara dia. Firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya Tuhan Ar-Rahman ini tertinggi ia atas arsy. Baik, dan lagi firman Allah Ta'ala tu dengan terjemahlah. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Artinya Allah Ta'ala ni dialah Tuhan yang mengangkat akan segala langit-langit daripada ketidakadaan tiang yang melihat kamu akannya. Jadi langit ada tiang, tapi tiang yang tak boleh kita lihat. Pasal yang sabit tu adalah tiang tak boleh dilihat. Yang tu yang tiang tak boleh dilihat. Yang apa? Jadi ada tiang tapi tiang tak boleh dilihat. Itu asal terjemah ke tiang tu, tapi pokok asal pada perkataan kemudian tertinggi ia atas arsy. Anak-anak yang dihormati, yang terhormat, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita kata dia istiwa atas arsy. Tertinggi itu terjemah Arab dia Allah Taala ni istiwa, dia istawa atas arsy. Dan begitu juga pada beberapa ayat yang lain-lain, ada lagi 5, 6, 7 ayat, 5, 6 ayat lagi. Bukanlah Allah Ta'ala cerita kata, jadi ayat-ayat ni dari sembah ada tempat, ada beberapa tempat lagi. Bukanlah kata dia Allah Ta'ala cerita kata dia duduk atas arsy. Dia bukan duduk. Istawa tu bukan duduk. Terjemah dia pakai apa? Tertinggi. Jadi bukanlah Allah Ta'ala cerita dia duduk atas arsy, kerana kalau dikehendaki duduk, tentu dikatakan jalasa atau qa'ada. Maka janganlah anak-anak terima pengajaran karut-karut dengan kata duduk itu kerana duduk daripada kelakuan jirim jisim. Duduk ni kelakuan jirim jisim. Nak duduk mesti ada punggung, nak duduk mesti ada kaki. Baru boleh dipanggil duduk. Tak panggil duduk melainkan ada berkaitan dengan punggung, boleh duduk kan? Itu kan? Jadi dialah satu kelakuan yang berkaitan dengan jisim, jirim jisim. Kalau tertinggi, itu lain. Itu yang dia awal-awal dia dah jaga terjemah tu, bukan makna duduk. Kalau Melayu punya terjemah selalu ni bersemayam. Bersemayam ni kalau tak faham, kata saya bagus lagi daripada faham. Pasal faham jadi masalah. Kalau tak faham apa dia bersemayam, bagus tak faham. Itulah. Jadi kalau dengan bahasa disebut tertinggi, pasal mana istawa dengan mana ista'la. Kan? Bukannya jirim Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bukan jirim jisim, jawhar arsy. Bukan. Kerana firman-Nya laisa kamitslihi syai', tak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu.
Allah tak boleh nak diumpama satu. Umpama pun tak boleh, apatah lagi sama. Umpama pun tak boleh. Jadi tak ada seumpama Allah Ta'ala. Jadi bila tak ada seumpama Allah Ta'ala, tak boleh apa-apa nak dibahasakan ada perumpamaan tu. Itu yang datang kaedah kita dalam kawaid kita belajar akidah, mukhalafatuhu lil hawadis. Menyalahi Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi kena faham makhluk dengan segala ciri dia. Allah Ta'ala mustahil sifat makhluk tu. Dan pastikan yang mustahil pada Allah Ta'ala ni sifat-sifat yang memang sifat-sifat makhlukiyat. Berhajat, berjirim, jisim, memenuhi ruang, boleh pecah, boleh dicantum, boleh combine dia, ada berat, ada warna, ada bentuk, ada rupa. Ini makhluk. Allah ada, dia sabit, dan Allah nama dia tentulah sabit zat dia. Mustahil ada nama, astagfirullah, mustahil ada bentuk, ada warna, ada jirim, ada jisim, ada jauhar, ada cahaya, ada bau. Subhanallah, subhanallah. Satu ayat laisa kamitslihi syai' itu ada kaedah yang ulama kita sebut dengan atas istilah mukhalafatuhu lil hawadis. Itu ada pelajaran sanalah, kena pergi tengok. Baik. Ayat ni terjemahnya tidak ada umpamanya Allah Ta'ala ni sesuatu pun. Dan kita telah maklum bahawasanya kalimah kaf pada kamitslihi itu berkhilaf-khilaf ulama pada mengatakan adakah dia asal ataupun silah ziyadah untuk taukid. Adakah kaf itu asli ataupun dia adalah ziyadah. Dia ada silah ziyadah, penyambung untuk menunjukkan ada ziyadah. Fungsi ziyadah di sini adalah taukid. Kita telah maklum bahawasanya kalimah silah ziyadah, dan ayat ini ulama ahli sunnah mengatakan setengah daripada ayat muhkamat. Dan ulama ahli sunnah mengatakan ayat Ar-Rahman tak kena. Ayat laisa kamitslihi syai' ini adalah sebahagian daripada ayat muhkamat. Ya. Tak mana ayat muhkamat? Laisa kamitslihi syai' itu muhkamat. Muhkamat la ilaha illallah Muhammad. Muhkamat. Muhammadur Rasulullah muhkamat. Laisa kamitslihi muhkamat. Qul huwallahu ahad muhkamat. Inna ilahakum lawahid muhkamat. Ar-Rahman ala arsy istawa mutasyabihat. Adapun ayat-ayat yang dahulu itu ialah setengah daripada ayat-ayat mutasyabihat. Jadi yang muhkamat ni laisa kamitslihi syai'. Yang dahulu apa mana? Ar-Rahman ala arsy istawa, summa istawa 'alal arsy. Yang tu, yang ni yang dahulu ni adalah mutasyabihat. Istilah muhkamat ni perkataan yang jelas terang dan makna yang disebut dengan lafaz itulah makna dikehendaki. Itu muhkam. Bahasa lain muhkam ni hakiki. Mutasyabihat dialah kalimah ayat yang dia ada makna asal tapi makna asal tak dipakai. Dia ada makna lain daripada makna asal. Itulah dipanggil mutasyabihat. Atau nama lain ni dipanggil majazi. Majaziat. Ya. Itu nama-nama istilah sikit banyak ada kita sebut itu. Baik, kalau gitu bila ada muhkam mutasyabihat ni, ayat laisa kamitslihi syai' ini dia jadi penyekat kepada mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu. Dia jadi penyekat, dia jadi protector untuk protect apa-apa pahaman yang salah. Itu penyekat. Dia jadi defender untuk defend apa-apa pahaman yang salah terhadap Allah Ta'ala. Itu sebuah pilang putih kan mana-mana boleh munasabah tu kan. Protect. Satu orang tak faham protector ni, memang kacau. Tak pernah belajar pula prinsip-prinsip macam mana nak fahamkan sifat Allah, sifat makhluk. Memang tak boleh kenal. Na'udzubillah. Jadi dia jadi penyekat daripada mentafsirkan ayat mutasyabihat itu dengan tafsir yang membawa kepada menyerupai Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada makhluknya. Itu kaedah ayat muhkamat. Itu muhkamat besar sekali, la ilaha illallah. Apa dia la ilallah? Makhluk bukan ilah. Allah juga ilah. Bila Allah juga ilah, ilah tu mana? Zat, sifat, afal.
milik. Bila Allah jua ilah dalam bab zat, apa maksud? Tentulah dengan mana dia tak hajat pada satu, dia sedia wujud, dia kekal wujud, dia kidam wujud, baqa wujud, dan wujud dia tentulah jauh beza dengan makhluk. Sebab makhluk baharu wujud, diwujudkan, kalau ada pun akan dibinasakan. Asal nak sebut, kata yang kita belajar ayat muhkamat jadi penyekat, dia jadi protektor untuk pelihara akidah kita daripada tersalah silap i'tiqad dan salah sangka kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Satu besar tu, faham mukhalafah tu. Baik. Jadi dia akan menyekat daripada salah tafsir yang membawa kepada menyerupai Allah Ta'ala dengan suatu daripada makhluknya. Dan hendaklah anak-anak tahu bahawasanya pada ayat mutasyabihat itu tidaklah sekali-kali dikendaki seperti segala zahirnya. Untuk kaedah. Ayat mutasyabihat ni zahir bukan maksud yang dikendaki. Maksud zahir tu terjemahan word by word. Translation literally kan. Terjemah betul-betul secara literal. Satu-satu, word by word, satu-satu. Yang tu bukan maksud dikendaki. Seperti segala zahirnya, seperti mana segala zahirnya mutasyabihat. Ayat mutasyabihat masih zahir, tak boleh dipakai. Kerana apa? Kerana zahirnya baginya, kerana zahir baginya, bagi ayat mutasyabihat ni dinafikan dia dengan ijma' ulama ahli sunnah. Mana zahir ayat tu, ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan tak akan ada dengan makna yang zahir. Kalau ayat mutasyabihat tak boleh pegang dengan terjemahan zahir, bahkan boleh jatuh pada kufur kalau silap akidah. Baik, mana yang terlebih hampir kita faham. Jadi telah dinafikan makna zahir ni dengan ijma' ulama ahli sunnah. Yang ni makna-makna yang terlebih hampir faham kita daripada lafaz-lafaz itu, dinafikan dia dengan ijma' mereka itu. Jadi ulama-ulama mujtahid ni yang dia dengan kemahiran yang ada pada dia, perbahasan yang berlaku, dia dah buat siap dah kaedah ayat mutasyabihat ni tak boleh dipegang dengan zahir dia. Yang hampir dengan makna ni dinafikan makna zahir yang nak dipakai tu dengan ijma' mereka itu. Selesai. Lihatlah hasyiah bagi Kitabul Asma' wa Sifat bagi Syekh Baihaqi, muka surat 406 dan pada muka 410. 4 muka je pun kan. Kitab dah pula kita tak ada. Siap. Satu. Jadi asal nak sebut dia ada makna ayat Quran ada muhkam mutasyabihat. Muhkam jadi usul, mutasyabihat dia mesti ikut hukum usul. Tu asal kaedah. Faqalul sabri innallaha fis sama'i bi zahirihi mardudun indal jami'. Maka berkata Syekh Sabri. Syekh Sabri mana apa semak siapa dia? Lebih faham dia sebut ni ulama besar lah. Syekh Sabri berkata, sungguhnya Tuhan pada langit dengan zahirnya, fi sama' pada langit dengan zahirnya, ditolakkan dia di sisi segala ulama. Fahaman ni ditolak. Siapa tolak? Sisi segala ulama, sekalian ulama, indal jami', semua ulama. Sekalian ulama, semua ulama, jami' taukid tu. Sehingga sampai pada perkataan wa hamlul istiwa ala istiqrari wal julusi tajsimun. Sehingga dia orang kata di atas kaedah itu apa dia? Dan tanggung akan tertinggi itu atas makna tetap. Maksudnya ihtimal kan istawa atau apa mana? Dengan mana?
tetap dan duduk ialah mengatakan Tuhan itu jisim. Dia kata Allah Ta'ala tetap dan duduk. Salah tu. Yang inilah dipanggil mujassim. Kalau dia Allah I'tiqad pandang pada sudut makhluk dengan Allah Ta'ala ada seagakan itu, tapi hak Allah hak kita. Yang tu namanya musyabbihah. Sikit je lah, beza sikit situ. Nak sebut tajsim dengan tashbih. Itu dia sikit. Jadi asal bicara kita wal julus tu tajsimun kata dia. Istiwa ala al-istiqra wal julus tajsimun. Mana dia tadi? Mengatakan Tuhan itu jisim, yakni setengah daripada perkara yang maklum itu, bila menyabitkan lazim bagi suatu itu, nescaya menyabitkan suatu itu. Menyabitkan suatu itu gatik, jikalau tidak disorehkan dengan dia sekalipun. Contoh seperti disorehkan dengan demikian itu pada muka 3 atau 7 pada Asyah itu juga dengan katanya. Langkah tu. Jadi asal disebut tanggungan makna atau makna tetap dan duduk pada istiwa tu ialah mengatakan Tuhan tu jisim. Jelas atau? Mengatakan istawa dengan makna tetap duduk berada, yang ni namanya mujassim. Kerana setengah daripada perkara yang maklum, okey. Dan sebut kaedah. Antara perkara yang maklum ni benda yang be understood. Bila menyabitkan lazim bagi suatu itu, nescaya menyabitkan suatu itu gatik. Menyabitkan sesuatu yang lazim dengan sesuatu, maksudnya menyabitkan perkara itulah ke dia. Allah duduk atas aras, maksudnya menyabitkan aras ke Allah Ta'ala yang Allah duduk di situ. Tu istilah dia, menyabitkan lazim bagi sesuatu itu, nescaya mensabitkan sesuatu itu gatik. Allah duduk atas aras, maksudnya Allah ni tak dapat tidak mesti ada di aras. Itu maksud melazimkan sesuatu, melazimkan apa yang daripada satu tu sebab dia. Allah duduk atas aras, maksudnya lazim dengan pada itu. Aras ni tak boleh langsung terpisah daripada Allah Ta'ala. Itu ke? Subhanallah. Maksudnya kata Allah duduk atas aras. Jadi kalau tak duduk atas aras tak boleh, tak duduk tak boleh. Kalau atas makna duduk tu, itu maknakan dia dengan makna lazim. Dengan makna macam tu salah. Jikalau tidak disorehkan dengan dia sekalipun tak soreh kata Allah, macam makhluk sekalipun tak terang-terang macam tu. Yang tu memang terang bodoh sebut kata Allah sama dengan makhluk. Semua orang tahu, budak-budak pun tahu bodoh. Tapi ada bahasa-bahasa macam ni yang kena teliti, yang menyebabkan satu orang tu tergelincir satu, ataupun ada orang ustaz berceramah, dia tak tergelincir tapi bahasa dia tu menggelincirkan orang lain. Jaga kat tu. Pasal dalam masyarakat kita ramai, kerana ustaz-ustaz tu yang dia bercakap tu, dia bertai, dia kerti. Kita kelahi dengan dia. Saya pun dah jumpa geng-geng ni, ada geng-geng ustaz kerana tak serlah mana lah kefahaman dia ni. Tapi bila kita tanya, lepas dia jawab, betul lagi akidah, alhamdulillah. Walaupun ada pahaman tu lain sikit pada kita, tapi akidah dia betul kan. Tapi bila orang awam dengar ni je dah, ini masalah pasal mereka akan berpegang dengan zahir, terjemah. Siap. Wa amma man fasaral istiwa'a. Bagi. Wa amma man fasaral istiwa'a bil uluwi al hissi wa istiqraril ma'qu' wal uqudi wal julusi wa nahwi dhalik fa huwa qad jassama ma'budahu fil ma'na wa illam yantiq bil lafzil jismi. Terjemah apa?
Artinya tak ada pun mereka yang mentafsirkan akan istiwa itu dengan tinggi yang bangsa zahir. Tinggi ni tinggi zahir, tinggi di atas. Benda atas lah tinggi. Dia syarah itu. Dan tetap dan duduk. Dan antara mana tinggi ni tetap dan duduk. Dengan mana istaqarra. Dan umpama bagi demikian itu, maka ia sesungguhnya menjisim ia akan Tuhan yang disembahkan dia. Pada maknanya dia ada itikad Allah Ta'ala ni berjisim jirim. Subhanallah. Jadi bukan buat pada perbuatan tapi buat pada makna. Maksudnya dengan dia iktiraf macam tu, dia mengitikadkan bahawasanya disebut tu apa yang dia iktikad salah tu, yang tu dia pegang kan. Dan jika tidak bertutur ia dengan lafaz jisim sekalipun. Dia tak sebut Allah jisim, tak sebut. Tapi Allah berada atas aras. Lazim daripada berada jisim. Pasal dia akan kait mengisi ruang. Kait dengan nak ada dia dengan kaitkan makhluk yang nak disebut belakang dia. Subhanallah. Pada Allah Ta'ala subhanallah. Tanzihkan dia daripada perkara-perkara yang sifat yang tak sepatutnya. Jadi sekalipun tak sebut dengan mulut Allah ni jisim apa, tapi menyebutkan Allah ada mata yang layak dengan dia. Allah ada telinga, Allah ada betih. Sekalipun tak sebut lafaz jisim pun, yang tu adalah masalah bila dia intikadkan dengan cara demikian. Baik. Di sini marilah anak-anak mengambil akan maksud dengan sikit jua pada hasyiah itu. Juga muka surat 407 hujah atau dalil bagi mujassimah yang berpegang Tuhan itu, jisim itu ialah tidak berdiri dan tempat pada fikiran akal melainkan jisim ataupun arat. Maka tak kala batal keadaan Tuhan arat, maka tentulah ianya jisim lagi pula. Perbuatan-perbuatan anu-anu itu tidak sah nak keluar daripada tukangnya yang bukan jisim. Maka Allah Ta'ala itulah tukang bagi tiap-tiap sesuatu, maka tetaplah dia jisim. Maka jawab dalil yang pertama itu. Panjang cerita dia. Marilah anak-anak, kita tengok di situ. Dia nak sebut banyak benda tu dia sebut tu. Marilah anak-anak mengambil akan maksud dengan sedikit jua. Dia kata sikit ni. Pada hasyiah itu juga muka surat 407 ambil apa? Hujah dalil bagi mujassimah yang berpegang Tuhan itu jisim. Macam ni. Ialah tidak berdiri dan nampak pada fikiran akal melainkan jisim. Antara huraian dia kata Allah Ta'ala ni tak dapat tidak mesti berpegang Tuhan itu jisim ialah tidak berdiri. Takkan boleh berdiri, takkan ada, takkan boleh nampak Allah Ta'ala ni dalam fikiran untuk sabitkan Allah Ta'ala ni ada, melainkan mestilah berjisim. Itu antara kaedah dia. Ataupun kalau tak jisim pun mesti ada arat. Allah tak jisim pun arat. Lepas tu maka tak kala batal keadaan Tuhan. Baik. Jadi dia kata bila Allah ni tak dapat tidak ada jisim dan arat, sedangkan kaedahnya tak kala batal keadaan Tuhan arat. Apabila mustahil arat pada Allah Ta'ala. Arat ni istilah kita belajar Arab, dialah satu sifat, dialah sifat yang ada pada jauhar, bertempat, berwaktu, ada bentuk, ada rupa, ada warna. Lepas tu ada kaifiat, ada atur letak, panjang pendek, leper, nipis, tebal. Yang ni adalah arat atau sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sifat-sifat yang ada makhluk. Boleh cantum, boleh banyak, boleh jadi sikit. Ini arat-arat yang ada pada makhluk. Jadi asal nak sebut tak kala keadaan Tuhan tu arat. Kalau nak kata Allah ni arat,
maka tentulah ianya jisim, dia jisim. Kalau Allah arat, tentulah dia jisim. Kalau Allah bukan arat, tentulah Allah Ta'ala bukan jisim. Itu berlaziman tu, antara dua tu. Jadi dia kata arat, maksud dia atas bahasa lain sifat takkan boleh dilihat, melainkan sifat mesti ada di zat, baru sabit sifat tu. Jadi atas kaedah dia kata bila ada sifat, bila kata Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tu arat, tentulah bila arat, tentulah ada jisim. Memang dua tu berlaziman. Ada arat, ada jisim. Ada arat, mesti ada jisim. Allah Ta'ala bukan arat. Satu, bukan jisim. Maka tentulah ianya jisim lagi pula. Lagi pula, perbuatan-perbuatan anu-anu itu tidak sah nak keluar daripada tukangnya yang bukan jisim. Kata dia perbuatan si anu tu, so sebagai contoh bahasa kan. Maksudnya kalau perbuatan satu orang tu, kalau katalah dia ni memandu, dia ni bertukang, dia ni membuat, dia ni nak minum, dia ni makan, kata dia tak akan keluarlah perbuatan-perbuatan ni yang bukan jisim. Ini mah keluk memang. Maka Allah Ta'ala itu ialah tukang bagi tiap-tiap sesuatu. Kalau ikut hujah dia, ini antara hujah-hujah dia nak menegakkan benda masalah dia. Yang mana dia? Tiap-tiap sesuatu. Maka tetaplah ia jisim. Jadi kalau ada orang kata Allah Ta'ala ni dialah tukang, dia yang buat, setiap yang buat mesti ada jisim, maka tetaplah kata dia Allah Ta'ala ni jisim. Ni fahaman salah. Ada pula CP apa kaedah itu. Bila Allah Ta'ala nak buat ni mesti ada jisim, maka Allah Ta'ala jisim. Ada pula. Satu benda yang mesti ke lazim, setiap yang buat ni mesti ada berjisim. Yang ni memang pahaman yang sesat tu lah kan. Baik, maka jawab dalil yang pertama itu. Jawab. Fa innaha qismatun naqisatun. Artinya kata dia sesungguhnya bahagian yang kurang di sini. Barangkali tujuannya mujassimah ni bahagikan perkara yang nampak pada fikir dan akal itu dua saja, iaitu jisim atau arat. Jadi cara pemikiran mereka ni, dia kata akal ni boleh fikir dua perkara je, jisim, arat. Barang ialah bahagian yang kurang lagi tak betul. Jadi cara pembahagian macam ni tak betul, salah. Dan yang betulnya tidak dapat pada benda alam ini melainkan jirim atau arat. Bahkan ayat ni macam ni sepatutnya. Setiap benda di alam ni tak dapat tidak mesti dipanggil arat jirim. Arat jirim. Mesti. Kalau atas kaedah dia tadi, Allah Ta'ala kata dia tukang bagi setiap satu, maka tetaplah bila tukang, bila ada perbuatan mesti ada jisim, mesti ada arat. Ada pula. Tak betul lah. Memang sivil lah pahaman dia. Ada pula bila setiap ada perbuatan, maka tentulah sabit jisim. Kaedah apa ni? Setiap ada perbuatan mesti sabit jisim. Kaedah apa? Makanan kita masuk mengenyang tak? Nak mengenyang. Makanan boleh mengenyang. Banyak saya sebut lagi. Dia jauh-jauh lagi. Sini asal-asal dulu lah. Macam tu juga. Tu paman-pamannya tu. Yang ni dia kata setiap yang boleh berbuat mestilah ada jisim. Setiap yang ada mesti duduk di tempat. Macam mana Allah Ta'ala ada tapi Allah Ta'ala tak bertempat? Dia muskil tu. Dia orang kata kita ngaji falsafah. Rupanya dia falsafah lebih daripada kita. Kita pun tak ada falsafah tu. Dia ada falsafah tu. Setiap yang ada mesti di tempat. Dan kalau Allah summa stawa alal arsh, Allah berada di arasy tu,
Cuma Allah Ta'ala berada di arasy. Arasy ni, arasy bukan tempat. Arasy yang layak dengan Allah Ta'ala. Tapi arasy tu arasy bukan tempat. Pula. Macam ni pelik dari segi pahaman. Putar belik cukup banyak. Masuk putar belik pun, sekalipun dia tak niat, dia jadi gitu tu pasal ada perkara, apa nak sebut, dia buat tu tak betul. Bila ada yang tak betul tu, dia nak tunjukkan dia betul tu, dia akan sebut cara huraian dia sebut cara kaedah dia nak menyebabkan supaya orang faham dan terima cara dia berfikir tu. Dia akan susun ayat macam tu kan. Itu yang dia boleh kata, setiap ada berbuat mesti ada jisim, setiap yang ada mesti ada tempat. Ada pula. Satu, kalau setiap yang ada pada tempat tu yang ulama kita ajar lah. Kalau setiap yang ada mesti ada tempat, setiap yang ada mesti ada tempat. Roh kita ada, tunjuk roh ke mana, mesti ada tempat. Marah, ada perasaan marah kadang-kadang? Ada. Marah ada ke tak ada? Memang ada kan. Ke marah ni tak ada? Ada perasaan marah? Ada. Kat mana marah? Tunjuk. Dah ayat dia, kita guna ayat itu balik untuk lawan bahawasanya dia duk faham kata setiap yang ada ni mesti berkaitan dengan tempat. Tak kena. Ada pula setiap yang ada mesti ada tempat. Dia nak kait tu ke orang Ta'ala tu. Allah ada mesti Allah ada tempat. Takkan Allah ada Allah tak ada tempat? Ada pula. Dan tempat Allah tu apa? Arasy. Jadi kalau tempat tu ialah arasy, ada Allah ada tempat, maka tempat Allah tu ialah arasy. Ada Allah ada arasy, maksudnya Allah qadim, arasy qadim. Arasy ni qadim ke? Itu pula soalan dia. Baik. Jadi pahaman macam ni kata dia kurang lagi, tak betul. Salah. Macam mana dia boleh i'tiqad faham? Benda yang dalam alam ni jirim arad. Dalam alam jirim arad. Betul dia nak memahamkan kata Allah Ta'ala, tak dapat tidak bila dia boleh buat perbuatan, tentulah ada jisim dan arad pada dia. Salah sah. Kaedah kita bersihkan arad. Atau nama jisim dan arad pada Allah Ta'ala bersihkan. Demo macam nak sabitkan pula. Baik, ini bahagian kurang. Lagi tak betul, dan yang betulnya tak dapat pada benda alam ini melainkan jirim atau arad, padahal tiap-tiap daripada kedua itu berkehendaklah dengan tabiatnya kepada yang menjadi. Sedangkan jisim arad ni dia berkehendak pada yang menjadi. Jisim dengan arad memang dia perlu tempat, tapi yang menjadikan jisim arad dia tak perlu tempat. Jadi kalau begitu, tetaplah yang menjadi akan keduanya itu bukan jisim. Allah yang bagi jadi tempat arad. Jadi tentulah Allah Ta'ala bukan jisim. Misal tempat pun makhluk Allah, arad pun makhluk Allah Ta'ala. Dan arad, maka apabila adalah fa'il yang menjadikan itu bukannya jisim dan jirim dan arad, maka ternafilah bahawasanya ada ia pada tempat bagian-bagian sama sekali. Intaha dengan ambil maksud aja. Dia sebut satu kaedah berfikir kat situ. Allah Ta'ala dia bukan berkait dengan jisim dan arad. Walaupun dia ada dia tak kait dengan jisim dan arad tu, tak ada kait dengan dia. Pasal dia yang menjadikan semua makhluk ni. Makhluk yang kait dengan jisim dan arad. Allah mustahil kait dengan jisim dengan arad. Nisbah zat dia tu berhajat pada jisim dan arad. Subhanallah. Salah besar tu. Obat ni kadang nak susah dia, bahasa-bahasa tu lah jisim, arad. Kalau baru dengar juga lah nak kata apa. Kadang panjang sangat situ pun susah juga. Kalau sebut sekali mudah, jisim zat sesuatu, arad sifat sesuatu. Allah Ta'ala bukan jisim ke arad. Allah Ta'ala bukan jisim
macam jisim makhluk, bukan ada sifat macam mana sifat makhluk. Prinsip asal kaedah dia macam tu. Selalunya Wahabi dia akan muskil macam ni, dia timbulkan muskil macam ni. Dah apa sifat Allah bukan sifat makhluk, Allah yang buat makhluk, Allah mustahil jirim. Dia selalu datangkan muskil macam ni lah. Tengok macam badai tapi tak apa cerdik. Kita mendengar, jadi Allah mendengar. Tu macam mana? Mendengar bukan arat. Mendengar bukan arat. Mendengar bukan jisim. Mendengar ni, kalau atas kata perbuatan mendengar, dia perbuatan. Kalau kata dengan makna atas perbuatan, mendengar. Bila perbuatan, dia perbuatan mesti sabit di zat. Perbuatan bukan sabit pada jirim. Bukan semestinya perbuatan mesti ada jirim, mesti ada arat, jawhar. Tak. Tapi perbuatan mesti sabit zat dan sifat. Apa saya nak sebut? Perbuatan mesti sabit zat dan sifat. Jadi kalau kata Allah melihat, yang itulah sifat Allah. Melihat bukan sifat kita. Bahkan kalau kita belajar sifat 20, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yang ni sifat Allah Ta'ala. Makhluk sebalik. Satu kalau dua itikad Allah melihat, kita melihat tu sama? Tak betul. Allah melihat, kita buta. Betul. Ni boleh lihat? Allah yang bagi kita lihat. Jadi ahli tauhid. Yang tu tempat-tempat yang selalunya mereka akan jadi celaru, bersibah tak faham antara nak memahamkan Allahumma salli apa sebut ni, nak memahamkan tempat tu yang menjadi melihat, sifat melihat mesti sabit di zat, bukan melihat sabit di jisim, jirim. Tak? Melihat adalah asal sifat Allah Ta'ala, bukan sifat makhluk. Makhluk asal buta, Allah yang bagi lihat. Allah sabit melihat, bukan sabit mata. Makhluk dengan ada mata baru boleh melihat. Jadi Allah yang buat mata bagi makhluk, Allah yang bagi sifat melihat pada makhluk. Yang selalunya dia orang muskil duk kata makhluk ni melihat, Allah melihat. Itu sama dia tak? Yang tu tempat-tempat selalu dah tengok. Ni memang muskil itu. Ni Allah kuasa, kita pun ada kuasa. Yang ni cara faham tauhid salah tu. Yang kita mengaji sifat 20, ulama kita ajar siap-siap dah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu, yang tu sifat Allah Ta'ala. Kita bukan ada kedekat. Kita la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kudrat, iradat, kehendak. Kita nak ada kehendak. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tak adalah kehendak kamu melainkan kehendak Allah. Kita bukan ada kehendak kita. Kat kita atas nama kasab. Ada istilah usaha ikhtiar kat kita. Tapi nak ada quwwah, Quran pun sebut wa annal quwwata lillahi jami'ah. Jadi yang tu sifat Allah Ta'ala. Ada quwwah sifat Allah Ta'ala. Sedia wujud sifat Allah Ta'ala. Kidam sifat Allah Ta'ala. Baqa sifat Allah Ta'ala. Makhluk takkan ada sifat-sifat tu. Kalau Allah ada, kita ada, tu sama dengan salah. Tak faham tauhid rupanya. Bukan ada kita. Kita bukan ada. Kita dia ada kan. Yang memang ada, sedia ada siapa? Allah. Atau yang memang hakiki ada Allah. Makhluk bukan ada. Makhluk diadakan. Baru faham tauhid. Nak lagi faham apa? Apa yang sifat selayaknya pada Allah Ta'ala tu sifat dia, bukan mensabitkan anggota pada dia. Itu. Makhluk ni antara nama sifat kesempurnaan. Makhluk takkan bersifat sempurnaan sama sekali. Yang sempurna ni Allah Ta'ala. Makhluk ni semua sifat kekurangan. Kalau tengok kesempurnaan, dia bukan milik makhluk, dia milik Allah Ta'ala. Satu, kalau kita ngaji tauhid, kita gagah perkasa misalnya. Nak jadi ahli tauhid macam mana? Kalau kita rasa kita gagah perkasa, tak dapat tauhid. Orang dapat tauhid ialah walaupun dia gagah perkasa, dia kata apa? Allah yang beri kuasa ke aku. La ilaha illallah. Dia ahli tauhid. Jadi asal yang sebut tentulah kecelaruan mengenai kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu. Dia atas kecelaruan. Dan mana? Dia tak faham apa yang sifat Allah Ta'ala dan sifat makhluk. Tu kata dia, kita mendengar Allah Ta'ala mendengar tu. Clash. Kata dia, kita mendengar Allah Ta'ala mendengar.
Tujuan disebut tu adalah untuk menolak kita punya hujah atas dia, seolah-olah dia menang tu. Tapi kalau ikut tak betul, salah awal lagi. Okey, lalu gitu, maka ternafilah bahawa ada ia pada tempat bagian. Jadi bila Allah Ta'ala dia bukan jirim, bukan arat, mustahil dia akan ada tempat bagian-bagian. Allah sabit ada dia tak perlu tempat, ada dia tak perlu aras, cuma sabit ada. Adakah perlu ada Allah Ta'ala tu dengan ada bertempat? Subhanallah. Tak. Pasal tempat atas nama tempat dia makhluk. Tempat. Allah Ta'ala mustahil berhajat pada makhluk. Mustahil. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian anak-anak yang dikasihi adalah pada bicaraan ini dapat bagi kita satu pemberian yang besar. Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu tiap-tiap jirim dan arat wajiblah bagi keduanya bertempat. Mustahil atas keduanya itu tidak bertempat sebagai wajib zati muqayyad, iaitu dikaitkan dengan selama ada keduanya dan maujud, yakni yang ada yang bukannya jirim dan bukannya arat. Mustahil atasnya tempat, wajib baginya tidak bertempat, iaitulah Tuhan kita Jalla wa Azza. Boleh faham kata apa? Kalau ikut kesimpulan tu dia sebut ni, anak dikasihi adalah pada perbicaraan kita duk bicara ni dapat bagi kita satu pemberian yang besar pada Allah Ta'ala beri untuk kita faham prinsip ketuhanan ni. Apa dia? Iaitu tiap-tiap jirim dan arat wajiblah bagi keduanya tempat. Jirim arat mesti ada tempat. Tak ada arat semata-mata arat. Arat mesti ada di jirim. Dan jirim mesti ada di tempat. Khas kita belajar ilmu makulat apa, dia ada bahas tu lah. Tapi nak sebut setiap arat, jirim mesti ada tempat. Arat mesti ada kat jirim. Jirim mesti ada di tempat, di satu ruang. Dia akan ada ruang tempat dia ambil. Dia mayam laul faragh. Baru panggil jirim, baru panggil jisim. Jadi arat mesti ada tempat, itulah mesti ada jirim untuk dia ada, dan jirim pula mesti ada tempat untuk dia ada. Lazim berlaziman antara satu sama lain. Lepas tu itu makhluk. Jadi mustahil atas kedua, mustahil atas, jadi di atas makhluk ni, jirim dengan arat ni, mustahil atas jirim dan arat tidak bertempat. Jirim mustahil tak bertempat. Adakah kita ada tapi tak bertempat? Dia pula. Udara yang ada keliling kita pun dia bertempat. Maksud bertempat tu dia mengisi ruang kan. Istilah bahasa Inggeris disebut occupied space. Dia mesti mengisi ruang. Kita masuk mesej satu pun titit masuk. Yang tu pun dia akan ada ruang dan isi dalam memory card. Mesti ada. Jadi ruang sekecil itu jirim dan arat dia akan mesti bertempat dan mengisi ruang. Wajib satu mesti atas nama makhluk mesti bertempat dan mengisi ruang. Tak ada makhluk yang tak bertempat tak isi ruang. Itu ambil itu tak makhluk. Allah yang buat ruang dan tempat. Mustahil pada Allah Ta'ala apa sifat yang ada pada jirim dan arat. Pasal Allah bukan jirim dan arat. Jadi apa dia? Allah tak bertempat dan tak beruang. Itu yang dia nak kata, ada kaedah besar dia sebut tu. Jadi jirim arat mesti bertempat, dan lazim jirim dan arat ni bertempat ni sebagai wajib zati muqayyad. Apa maksud wajib zati ni? Memang jirim mesti bertempat. Jirim mesti bertempat. Arat mesti bertempat. Mesti. Muqayyad ni maksudnya Allah yang buat kait macam tu. Tak dapat tidak, mesti makhluk Allah Ta'ala buat mesti bertempat. Baik, itu bertempat sebagai wajib zati muqayyad, iaitu dikaitkan dengan selama ada zat. Jadi muqayyad pun nisbah zaman ni. Selagi ada jirim, selagi ada arat, selagi itu ada tempat. Arat siapa? Arat tak boleh ada melainkan arat mesti ada di jirim. Dan jirim pun untuk kedudukan jirim mesti berada di tempat. Itu makhluknya sifat, bukan Allah Ta'ala.
dan maujud, yakni yang ada yang bukannya jirim dan bukannya arad, mustahil asalnya bertempat, wajib baginya tak bertempat. Di sebaliknya Allah maujud, Allah memang sabit ada, sedia ada, kekal ada. Ada dia ada, menyalahi yang baru. Jadi setiap yang maujud, faham maujud ni Allah Ta'ala ni, dan maujud yakni yang ada yang bukan jirim, tak dikatakan maujud ni adalah yang mutahid, melainkan selalunya ghalib dia akan balik ke Allah Ta'ala. Tiadalah Allah Ta'ala, kalau bahasa lain maujud tu, tiadalah maujud, tiadalah Allah Ta'ala ni maujud yang ada yang bukannya jirim. Jadi Allah dia maujud, yang dia maujud, dia ada, tapi dia bukan jirim. Bila dia bukan jirim, dia tak perlulah tempat, pasal dia yang buat tempat. Takkan dia ada dengan dia bertempat, lepas tu dibuat makhluk bertempat. Subhanallah, tak berlaziman macam tu. Jadi Allah dia maujud, maujud yang bukannya jirim, dan Allah Ta'ala maujud yang bukannya arad. Pasal Allah tak diistilah jirim dan arad pada dia. Allah zat dan sifat. Itu sedikit istilah-istilah disebut oleh ulama untuk membezakan antara bahas ke makhluk dengan bahas ke Allah Ta'ala. Ke Allah Ta'ala diistilahkan zat dan sifat, jadi tak diistilahkan ke Allah Ta'ala ni jirim dan arad. Tak. Jadi Allah Ta'ala memang wujud, mestilah wujud zat, wujud sifat. Pasal mana ada wujud zat tanpa sifat, mana ada wujud sifat tanpa zat, itu pada Allah Ta'ala diistilahkan zat dan sifat. Tetap Allah Ta'ala wujud dia tak bertempat. Maksud apa dia? Maksud tempat Allah Ta'ala yang buat, sabit zat dia, tapi zat dia wujud dengan tak bertempat. Bagi faham tu kan? Jadi Allah Ta'ala ni dia ada, bukannya jirim dan bukannya arad. Jadi mustahil atasnya atas Allah Ta'ala atau maujud bertempat. Jadi wajib baginya tak bertempat. Iaitulah siapa dia maujud ni, itulah Tuhan kita Jalla Azza. Itu kesimpulan. Nak memahamkan salah fahamnya, ada orang memahamkan Allah Ta'ala wujud dengan bertempat. Subhanallah. Ada orang dia kadang disyarah kata macam ni, Allah ada di arash, yang arash ni bukan tempat. Tu arash tu apa? Arash apa? Tu arash tu apa? Jirim ke arad? Arash ni nama jirim ke nama arad? Nama benda, nama benda. Benda tu arad kata apa? Arad ke jirim? Jirim. Tu jirim ada tempat tak ada tempat? Ada pula Allah duduk di arah-arah tak ada tempat. Kalau Allah duduk di arah, Allah tak bertempat. Allah duduk di arah, Allah tak bertempat, maksudnya Allah tak bertempat lah. Itu lagi mengap kadang ada cakap itu. Macam-macam kita tengok kerana pahaman-pahaman puak-puak W ni, dia bila bercakap dia bersalah, dia tukar sana, tukar sana, tukar sini, tukar sana, tukar sana, tukar sini. Satu kalau jumpa dengan dia ni, antara yang disebut dengan bahasa-bahasa lepas, persoalkan benda-benda yang hantu pahaman dia sendiri. Dia kata Allah di atas. Tanya, atas ke kat langit? Oh, Allah kat langit. Allah kat langit. Allah kat langit ke arash? Kan summa stawa ala arash? Oh, Allah Ta'ala di arash. Untuk ayat yang buang yang kata kat langit tu kat mana? Nak buang mana? Saja sebut-sebut yang tu nak supaya nampak dia punya masalah dia. Kalau gitu Allah Ta'ala sebut kenisbah ke diri dia, fis sama, tu fis sama, tu alal arsh, sebut pun datang dengan mutasyabihat. Istawa, takkan istawa dengan mana? Bertempat mengisi ruang. Subhanallah, subhanallah. Dasar kita akidah la ilaha illallah ni muhkam. Allah tak hajat pada satu, dia sedia ada. Memang dialah satu-satunya maujud hakiki yang memang sedia ada. Dia tak hajat pada apa-apa untuk dia ada, dan ada dia bukan dengan ada bertempat. Cak. Kalau kita perhati itu, apa kita bahas tu, inilah istilahnya bahas makhluk. Makhluk asalnya bahas makhluk kan. Pasal nak faham laisa kamitslihi syai', Allah tak ada misil dengan syai'.
Jadi kena faham syai' tu apa? Syai' tu apa? Makhluk lah. Jadi apa yang kita dah sebut duk nafi daripada Allah Ta'ala ni adalah nak ambil faham laisa kamislihi syai'. Allah tak seumpama dengan syai'. Apa yang syai' pada makhluk ni mesti kena pasti apa yang dia panggil syai' tu Allah mesti mukhalafah. Satu kita belajar macam ni mungkin kena ni berat sikit dari sudut mana nak ambil istilah tu. Ada jirim, ada arat, ada jirim, ada arat, ada jirim, ada arat. Dia berat situ kan. Tapi sebenarnya formulasi dia apa dia? Kenal makhluk. Makhluk ni apa? Jirim, arat, jirim, arat, jirim, arat, jirim, arat. Kalau nak guna apa? Dia mesti ada zat dia, ada sifat dia. Tapi bila guna zat sifat ni dia akan takut celaru nanti ke atas. Makhluk tak diistilahkan zat dan sifat, walaupun sebenarnya kita ni memang ada zat dan sifat. Tapi bahasa zat di sifat tu tak dipakai dalam mutahid, takut bercelaru antara zat dengan sifat makhluk dengan zat dengan sifat Allah Ta'ala. Kalau atas guna bahasa zat sifat juga, memang berbeza antara zat Allah dengan zat makhluk. Pasal Allah khalik, kita makhluk, tentulah berbeza sebeza-bezanya. Yang asal Allah Ta'ala ada, kita tak ada. Kita ni, kita bukan ada, kita Allah yang ada. Nak bagi faham konteks tu. Itu. Itu rumusan sekali lalu dia nak sebut pemahaman besar tu untuk kita ambil faham. Yang kata makhluk ni dia bertempat Allah. Dah lama dia ilah. Ilah ni mesti ghani. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Kaya daripada alam. Maksudnya tak hajat pada alam. Maksudnya tak hajat pada makhluk, tak hajat pada manusia Allah. Kita yang berhajat pada Allah. Satu mustahil dengan makna berada, makna duduk tak aras. Okey, itu dululah. Kata dia peringatan bagi anak-anak jirim itu ialah benda. Okey, baru dia nak sebut jirim secara khusus. Kalau agak tak faham nanti dengar faham dia elok. Cuba bagi hadam jirim apa. Cuma bila mengaji jirim ni istilahnya ngaji apa? Ngaji sains, ilmu kimia. Belajar ilmu kimia. Belajar ilmu kimia apa dia? Belajar molekul, zarah, jirim, atom. Ramai yang pun tak belajar apa tu kan. Itu bila sebut jirim arat, istilah yang ke arah tu sikit. Yang tu yang melengungnya tu. Ramai yang tak lulus sains dengan matematik pun. Lepas tu pergi ngaji tauhid, sebut matematik dan sains. Bila bahasa itu lah. Dengan bahasa Arab lah tu. Jirim dan arat. Tu mengelepar tu. Kalau faham boleh faham. Sikitlah dengan istilah tu. Nanti insyaAllah jumpa. Mudah je pun. Cuma tak bisa dengar kadang dia kalut sikit pasal nak ambil kata apa? Dobit tu. Jirim apa, arat apa. Faham tu, Masya Allah. Boleh kenal kata yang ni makhluk. Allah. Itu dulu peringatan. Ada soal? Bila mensabitkan lazim bagi sesuatu, saya sabit sesuatu itu kata. Mana kalau kita Apa yang terlazim daripada dia? misalnya kalau kita sabitkan Allah untuk dia sesuatu itu Maksudnya mensabitkan arah tu katik ke Allah Ta'ala. Jadi maksudnya bila kata Allah ni duduk di arah, maksudnya apa? Mensabitkan arah tu ke Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tu arah tu Allah Ta'ala. Seolah-olah gitu. Dia akan mensabitkan lazim dia tu. Dan Allah duduk di arah. Bila Allah ada di arah, ada tak Allah tak duduk di arah? Kalau Allah tak duduk di arah, maksudnya Allah bukan duduk di arah lah. Kalau Allah tak duduk di arah, maksudnya bukan memang tempat duduk dia. Jadi memang boleh Allah Ta'ala dia ada dengan tak duduk di arah. Jadi arah ini bukan lazim pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita Allah duduk di Allah Ta'ala, maksud Allah duduk di arah. Allah Ta'ala duduk di arah, astagfirullah. Kalau kata Allah Ta'ala duduk di arah, maksudnya melazimkan arah itu ke Allah Ta'ala, maksudnya ada Allah, ada arah. Sedangkan arah ini sebut dengan bahasa Quran thumma stawa 'alal arsh. Apa nak thumma? After that, Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa. Allah dia yang cipta langit bumi
tujuh lapis, langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis. Thumma stawa, kemudian. Apa makna kemudian? Ada kait masa. Istawa, barulah istawa dia alal arsh. Oh, jadi arash, istiwa alal arsh bukan sifat azali Allah Ta'ala. Dia mendatang, dia lepas cipta khalaqas samawati wal ard, thumma stawa, baru istawa. Tapi awal-awal duk kait Allah di arash. Jadi mengkaitkan sesuatu dengan lazim dengan sesuatu dengan satu, dia akan jadi sesuatu tu lazim dengan dia. Jadi kalau kata Allah duduk di arash, maksudnya ada Allah ada arash. Seolah Allah qadim, arash qadim. Sahih ada itu. Arash ke Tuhan, arash makhluk Allah. Jadi tak lazim Allah di arash. Tak. Jadi tak lazim pada Allah Ta'ala bertempat. Tidak. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala